Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 17 Februari 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas telah melakukan walkabout bagi melawat dua buah sekolah rendah dan meninjau perkembangan beberapa projek kerajaan Sarawak yang sedang dilaksanakan di sekitar daerah Sepauh pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu memulakan walkabout dengan meninjau bangunan baru Pejabat Daerah Kecil Sepauh yang telah siap dibina pada penghujung tahun 2020. Ia diteruskan dengan lawatan ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua Sepauh untuk menyerahkan cek peruntukan sebanyak RM2 juta bagi pembinaan baru bangunan sekolah tersebut dan Sekolah Kebangsaan SK Sepauh untuk meninjau perancangan menaik taraf prasarana sekolah berkenaan. Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak itu kemudiannya meneruskan lawatan seperti tertera. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Kewangan kedua mengakhiri sesi walkabout itu dengan melawat Pusat Khidmat DUN Bukit Saban untuk membincangkan perancangan berkaitan pembangunan infrastruktur di Pekan Sepauh. Di Dalat, sebanyak 14 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Dalat menerima peruntukan khas Perdana Menteri berjumlah RM200,000. Peruntukan tersebut diserahkan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak merangkap Adun Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Selasa. Ketika ditemui, Datuk Seri Fatimah memberitahu peruntukan tersebut disalurkan kepada pihaknya melalui Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak ICU untuk melaksanakan program dan aktiviti tahunan JKKK. Beliau juga mengingatkan JKKK untuk menggunakan peruntukan tersebut dengan lebih bertanggungjawab. Selanjutnya, peningkatan kes positif COVID-19 di Kampung Sungai Maung Kuching dan Taman Univista, Kota Samarahan telah menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan tersebut dilaksanakan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana di Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Selasa berkata, pelaksanaan PKPD di dua kawasan tersebut berkuat kuasa hari ini 17 Februari sehingga 2 Mac 2021. Justru itu, JPBN Sarawak akan membuat penilaian risiko di dua kawasan tersebut yang telah mengakibatkan wujudnya kluster Univista Samarahan dan kluster Kampung Sungai Maung Kuching. Beralih ke Marudi. Kempen Amalkan Norma Baharu bertujuan membawa kesedaran kepada komuniti dan masyarakat awam tentang kepentingan mengamalkan gaya kehidupan baharu di dalam masyarakat. Pengerusi Majlis Daerah Marudi MDM, Kaunselor Edward Mendai berkata ianya juga mendidik orang awam terutamanya yang berkunjung ke Pekan Marudi supaya peka dan tidak lalai dalam membantras pandemik COVID-19. Sebanyak 5 kedai telah dipilih untuk acara simbolik penyerahan poster iaitu Pasar Tamu Marudi, Kedai Hawklock, Kedai Delima Cafe, Kedai Bunga Raya dan Kedai Best Trading. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas melancarkan kempen Amalkan Norma Baharu Daerah Marudi pada Selasa. Antara pengisian program tersebut ialah mengedarkan poster cara pelupusan pelitup muka dengan betul, poster SOP kedai makan, poster elakkan 3S dan 3W dan fakta coronavirus. Ujar Edward lagi, kempen seperti ini akan diteruskan untuk mengingatkan orang awam bahawa virus COVID-19 masih ada di kalangan masyarakat dan bertanggungjawab untuk memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Berikut pula, Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengadakan pemantauan pematuhan garis panduan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Eco Mall Samariang dan Imart Tabuan Jaya pada Isnin. Kedua-dua pasar raya itu merupakan di bawah kawasan pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching. Pemeriksaan telah diketuai Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa bersama 3 pegawai kanan IPD serta beberapa anggota bagi melihat sendiri kesiapsagaan prosedur operasi standard SOP di setiap premis tersebut. Ini termasuklah penyediaan buku kehadiran dan kod QR untuk diimbas, pemeriksaan suhu badan dan penyediaan pembersih tangan. Hasil pemantauan didapati peniaga-peniaga mematuhi setiap arahan yang ditetapkan dan PDRM berpuas hati dengan semua kerjasama yang diberikan dan berharap pematuhan ini berterusan dalam membantu mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19.
Laporan seterusnya, keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkenaan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB sehingga 1 Mac 2021 adalah bertujuan membantras penularan wabak COVID-19 di Sarawak. Begitupun pelaksanaannya telah memberi kesan ke atas sektor ekonomi terutamanya peniaga dan penjaja yang terjejas pendapatannya. Dalam temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ke atas beberapa orang peniaga di Medan Niaga Satok, kebanyakan perniagaan dan pendapatan mereka terjejas akibat pandemik COVID-19 dengan kehadiran pengunjung yang berkurangan. Kalau sini sekarang ada kurang sikit lah. Memang tidak macam dolok lah. Kalau dolok yang biasa itu okey lah. Kena itu memang turun lah. Sebab orang pun takut mah. Tapi banyak orang customer sudah pandai lah sekarang. Jarang pun tidak hari-hari keluar, macam seminggu beli sekali. Jadi orang mana kurang loh. Tutup lah, ada naik sikit lah, slow sikit lah. Pak masa tu mungkin orang sudah datang ke kurang lah, mungkin ada pecahan tempat lain juga orang mau beli. Nasib tempur kat situ juga. Lagipun ikan pancung dengan nangga ikan tumbuk masin ke apa indah pun slow juga. Harap pos laju apa indah tak barang tu. Daya kami jual tu masa kepi tu nang kurang semua kami situ kurang bah. Nang si pendapatan kurang. Pendapat kami kurang semua kami bukan hanya seorang aja. Ya banyak tutup nangga kita semua tutup bah. Kenanya pendapatan kurang laginya malah lagi ya ikat macam ya si dapat masuk susah. Iyalah uang sini kena tu banyak tutup, banyak juga kurang. Banyak pendapatan kurang. Ya ada yang turun, ada yang turun sih. Karenanya sih pendapat kurang, bah. Barang sayur gini tu mahal lagi. Mahal sayur. Ujar mereka lagi walaupun mengalami kerugian, mereka tetap akur dan mematuhi setiap arahan pihak berkuasa terutamanya JPBN Sarawak dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faiz dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.